أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, diberikan kita taufik, diberikan kita hidayah, riayah, inayah, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa kekal dalam keadaan-keadaan kenikmatan yang telah Allah kurniakan kepada kita, dan haruslah kita bersyukur di atas segala-galanya. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita, kitab Bidayatul Hidayah. Dalam proses kita mencari hidayah, mencari penghujung kepada hidayah, haruslah kita melalui kepada permulaannya Bidayatul Hidayah. Kitab yang dikarang, kitab hebat, panduan daripada Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala untuk kita. Kita masih berada dalam bab adab-adab tidur. Muka surat berapa? 80 berapa? 82. Try carilah. Kita dah tengok sebelum ini berkenaan dengan doa yang kita bacakan sebelum daripada tidur. Jadi cari perenggan, setelah itu hendaklah engkau membaca. Selesai daripada doa yang panjang tu. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Berkata pengarang kitab rahimahullah, setelah itu, yakni setelah membaca doa itu, hendaklah membaca ayatul kursi, kemudian amanar rasul sampai ke akhir surah Al-Baqarah, dan suratul Ikhlas, dan surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, dan juga surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini adalah beberapa bacaan yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum daripada tidur. Ya, untuk kita bacakan ayat-ayat ini, ya, ayatul kursi, kemudian ayat terakhir daripada suratul Baqarah, amanar rasul sampai hujung. Kemudian kita digalakkan untuk kita mengkhatamkan Al-Quran sebelum daripada tidur, ya, dengan cara surah Al-Ikhlas ini adalah thuluthil Quran, 1/3 daripada Quran. Maka apabila dibaca 3 kali, seolah-olah kita khatamkan satu Quran. Ya, kalau boleh hak ni jangan tinggal lah. Ya, paling mudah nak khatam 30 juzuk, pening kita. Jadi bacakan Qul huwallah 3 kali. Ya, 1 kali Qul huwallah itu adalah seumpama thuluthul Quran, 1/3 Quran. Ya, kenapa 1/3? Sebagian ulama mengatakan isi daripada surah Al-Ikhlas itu adalah berkenaan tentang akidah. Ya, akidah. Dan Islam ini agama yang datang dengan 3 perkara utama. Ya, Quran ini datang dengan 3 isi utama, iaitu akidah, kemudian syariah, ya, kemudian akhlak. Ya, yang disebut dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah tu, ya, bila Jibril datang tanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil ihsan. Hak 3 benda ni perkara utama. Ya, dan Quran ini bawa kepada kita 3 benda utama ni lah. Jadi akidah tu salah satu daripada 3 kan. 3 benda tu, dia 1/3 lah. Dan isi utama suratul Ikhlas adalah akidah. Qul huwallahu ahad. Allah itu, ya, yang Maha Esa. Mengesakan Allah, tauhid merupakan salah satu daripada perkara akidah, dan dia 1/3 daripada Al-Quran. Jadi baca itulah, ya, sebelum daripada tidur, paling kurang. Mudah sangat. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ini dipanggil muawwizatan, ya, ataupun daripada muawwizat, ya. Kalau tambah dengan Qul ya ayyuhal kafirun pun boleh juga.
Jadi ada 4 kul situ kan. Kul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kul ada 4 kul ini dipanggil sebagai muawwizat, ya, pelindung lah, ayat pelindung. Ayat pelindung. Nak lindung daripada apa? Daripada kebal. Nak jadi kebal, bukan nak jadi kebal. Maksudnya lindung daripada gangguan syaitan. Macam kita dah bincangkan sebelum ni, bila kita tidur tu, situ ruang-ruang untuk syaitan ganggu. Jadi ayat-ayat ni boleh jadi pelindung lah kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiar kita, maka kita akan dilindungi daripada gangguan syaitan. Dan berkata kemudian apa dah? Surah Tabarakalladzi. Ini pun sama, surah Al-Mulk, antara surah yang Nabi SAW tak pernah tinggalkan baca sebelum daripada tidur, 30 ayat. Ya, Tabarakalladzi. Tak dapat habis baca 30 ayat, bacalah beberapa ayat. Ya, kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ya, itu lebih baiklah. Sebenarnya banyak lagi surah-surah lain yang Nabi baca. Surah Sajdah, Nabi baca juga sebelum daripada tidur. Jadi kalau ada masa yang panjang, kalau larat lah, entah qul huwallahu tak larat habis. Baru satu ayat qul huwallahu ahad, lelap dah, letih sangat. Tak apalah, ala kulli hal baca juga, baca juga. Dan berusahalah supaya engkau tertidur dalam keadaan berzikir. Jadi kalau dah katalah semangat dia, habis baca semua, surah-surah ni habis baca, doa tadi habis baca, mata tu still terbuka lagi, maknanya belum nak lelap lagi. Apa nak buat? Baring lah, baring pejam mata pun tak apa. Dalam keadaan pejam mata, usahakan supaya lidah kekal dalam keadaan berzikir. Ataupun kalau tak nak lidah bergerak tu lagi bagus lah. Kalau tak nak pun maknanya fikiran tu tertumpu kepada perkara-perkara yang termasuk dalam zikrullah. Ingat tentang Allah, ingat tentang mati. Mulut tak bergerak pun, mata pejam, tapi sebelum nak lena tu, dipikirkan tentang perkara-perkara yang membawa kita kepada Allah. Ingat mati, ingat Nabi. Ingat Nabi juga salah satu perkara yang boleh menyebabkan kita ni membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata orang-orang psikologi, mimpi ada 3 jenis. Kita kalau tidur ni mimpi terus kan, macam-macam benda kita mimpi. Tapi nak dapatkan mimpi jumpa Nabi SAW, macam mana? Kata orang-orang psikologi, mimpi ada 3 jenis. Satu, mimpi ilham daripada Allah Ta'ala, mimpi yang bagus-bagus, mimpi syurga, mimpi malaikat, mimpi semayang 300 rakaat. Tak pernah sepanjang hidup semayang 300 rakaat. Dalam mimpi berjaya dia buat. Baguslah mimpi semayang. Mimpi semayang tu mimpi elok lah. Mimpi buat baik, maknanya itu ilham daripada Allah Ta'ala. Mimpi yang kedua, mimpi gangguan syaitan. Ni meripik, mimpi meripik. Dia tengok tahap juga. Mimpi yang biasa-biasa punya gangguan syaitan, mainan tidur orang panggil. Kejap ada kat masjid, keluar masjid ada kat Eiffel Tower. Panjat Eiffel Tower, tiba-tiba kat atas pokok durian belakang rumah mak kita. Lepas tu pusing, dia meripik mimpi tu. Itu mainan tidur, mainan syaitan je, tak ada apa-apa. Tapi bila tahap gangguan tu tinggi, dia akan jadi makin teruk lah. Orang yang kena sihir ke, orang yang kena apa ke, mimpinya tu bukan mimpi yang biasa-biasa lah. Mimpi kena patuk ular, mimpi kena kejar rimau, mimpi jatuh daripada bangunan 80 tingkat, mimpi yang menyebabkan jantung berdegup kencang waktu tidur. Itu gangguan dia dah tahap tinggi lah. Tapi kita yang biasa-biasa ni, mimpi merepek macam tu lah. Dan mimpi yang ketiga adalah mimpi psikologi. Mimpi psikologi ni, kita terbawa-bawa apa yang kita fikirkan sebelum tidur. Jadi nak baik, nak bagus, mimpi, fikirkan tentang Nabi SAW sebelum tidur. Fikir tentang Nabi. Dah mengaji Syama'il, teringat Nabi, macam mana keadaan Nabi sebelum tidur, macam mana Nabi tidur, bagaimana keadaan sebelum tidur Nabi SAW bersembang-sembang dengan isteri, cerita. Dalam Syama'il kan ada kalam Nabi Fis Samar, sebelum tidur, bedtime story Nabi dengan Sayyidatina Aisyah ada. Teringat macam tu, cerita juga sikit sebelum kita tidur, bercakap-cakap kita dengan isteri kita kat sebelah. Jadi ingat tentang kehidupan Nabi itu, bila terfikir-fikir rindu kita pada Nabi, itu akan bawa masuk dalam mimpi.
Kita runsing kerja, bawa balik rumah, bawa balik rumah kerja, balik pun tak siap juga kerja. Sampai pukul 10, 11 malam, stres dah kerja. Tutup lah, macam mana pun dah letih dah badan. Tutup file, baring tu, hak kerja tak siap tadi, terfikir-fikir lagi, macam mana nak siapkan besok ni. Besok nak kena present. Besok bangun pagi lepas subuh ada masa sejam sebelum pergi kerja. Dia duduk terfikirlah pasal nak siapkan kerja. Tengok dalam mimpi tu, tengok dia tengah buat kerja file. Situ seher datang, orang ajak minum kopi pula dekat office. Dia datang mimpi pasal kerja tadi. Itu namanya mimpi, bukan daripada syaitan, bukan ilham daripada Allah, tapi psikologi yang kita bawa-bawa dalam mimpi. Tapi kalau mimpi Nabi SAW, yang itu memang confirm lah dengan izin Allah dan juga kemuliaan bagi orang yang pernah melihat. Maknanya walaupun dia bermula dengan mimpi psikologi, tapi juga adalah keberuntungan yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang rindu pada Nabi SAW. Sebab apa? Memang daripada syaitan memang tak mungkin lah. Sebab jelas Nabi sebut dalam hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamathalu bi. Siapa yang lihat aku dalam mimpi, dia melihat aku dengan sesungguhnya, dan syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai aku. Jadi itu kelebihan pada orang-orang yang maknanya tak putus hubungan kita dengan Nabi SAW. Allahumma arina wajhal habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil manam. Jadi usahakan untuk tertidur dalam keadaan berzikir, sama ada lidah ataupun hati, dan dalam keadaan suci. Wuduk lah. Ini pun kita dah bincangkan sebelum ini, bagaimana khilaf dalam mazhab. Kita boleh ambil pandangan daripada mazhab yang lain dalam hal ini supaya kita kekal dalam keadaan berwuduk. Kalau bini pegang ke apa ke, tak batal lah daripada sudut itu. Jangan kita buat waktu solat. Maka sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naik ruhnya ke atas arash, dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur itu. Allah. Jadi kita dah bincang sebelum ni, hidup kita ni 1/3 tidur. 60 tahun umur, 20 tahun tu tidur, yang kita anggap tak ada guna lah, tak ada manfaat lah untuk kita punya kehidupan. Tapi sebenarnya tidak. Kalau betul cara tidurnya, tidur tu pun jadi ibadah. Sebelum tidur diakhirkan hari itu dengan baik, dengan zikir. Kemudian bangun daripada tidur juga dimulakan dengan zikir. Apa yang permulaannya baik dan pengakhirannya baik, di tengah-tengah tu insya-Allah baik. Jadi kita akhirkan malam kita dengan kebaikan. Sepanjang-panjang tidur tu dinilai seolah-olah kita ni beribadah kepada Allah SWT. Jadi kena akhirkan tidur kita dengan baik lah. Apabila engkau bangun daripada tidur, pagi pula, dah tidur, bangun, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini. Kita start pun daripada sebelum bangun tidur lah kan. Dan kekalkanlah olehmu mengikuti tertib amalan yang telah disebutkan ini. Jadi kita dah tengok daripada pengajian kita, mula-mula kita buka kitab sampailah sekarang ni, daripada kita celik mata sampai dah pejam mata, dah ada panduan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang diambil daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala, sehinggalah sampai ke akhir hayatmu. Jadi Imam Ghazali pun sebut kekalkan. Ini satu proses mujahadah sebenarnya, bukan senang macam tu je. Nak kekalkan. Kita dah mengaji dah dapat dah ilmu, nak bagi sentiasa buat. Ini proses mujahadatun nafs. Dan apabila engkau merasa payah, Imam Ghazali bagi juga panduan. Bila namanya mujahadah, dia ada rasa tu, mesti ada. Bila rasa payah untuk mengekalkan tertib amalan-amalan ini, apa nak buat? Maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan ubat yang pahit kerana mengharapkan sembuh. Jadi kepayahan untuk buat ibadah ini dikira penyakit hati.
penyakit lah. Sama ada payah tu sebab memang payah sungguh, ataupun sebab malas, ya, ataupun apa-apa sebab yang lain, itu ada termasuk dalam penyakit hati. Jadi seperti mana penyakit badan, ya, kalau kita sakit pun, ya, sabar kita. Ubat tu pahit-pahit macam mana pun telan jugalah, ya, mengharapkan Allah bagi kesembuhan, kan gitu, ya, kena sabar. Jadi bila payah buat ibadah, begitu juga. Pahitnya menahan kesakitan badan, pahitnya menahan hati yang muyul ataupun cenderung kepada tilam yang tebal, ya, berlawan ni dalam diri ni, lawan dia. Nak semayang ke, nak tilam, ya, nak tidur terus ke, nak zikir dulu, baca doa. Dia berlawan tu, punya payahnya rasa nak ambil masa 3 minit nak baca 3 kul tu, ya, berbanding dengan kita letak kepala atas bantal terus tidur. Memang payah, benda-benda payah nak kekalkan. Tapi Imam Ghazali kata apa? Bagi tahu pada kita, sabarlah seperti mana sabarnya kau waktu sakit telan ubat yang pahit untuk mengharapkan sembuh. Jadi kita bersabar waktu kita buat kepayahan tu, mengharapkan hati kita sembuh. Sampai kepada satu tahap, buat tu dia rasa tak kena kalau tak buat pula. Itu tahap maknanya ibadah tu dah sebati, ya. Kalau dia terlupa baca lah, kata terlupa baca tu, dia jadi lain macam. Kita ni baca lain macam sebab jarangnya baca tu lain macam. Terasa soleh, alhamdulillah hari ni dapat baca 3 kul, kan, sebab jarang. Tapi sampai pada satu tahap kita bersabar, kita mengharap sembuh hati tu, sampai satu tahap ibadah tu dah jadi biasa. Alah, macam kita menghafal Quran lah, hak surah-surah yang kita baca, surah-surah pendek ke apa kita hafal. Kadang-kadang tu kita bukannya ambil masa duduk, ya, pejam mata mengulang baca, tak ada. Kadang-kadang tu apa penyebab yang kita boleh jadi hafal kadang-kadang, ya? Hari-hari kita pergi semayang, imam baca surah tu kita dengar. Surah Fatihah tu, ya, berapa ribu kali dah dengar daripada kecil, ya. Surah-surah yang lain sama juga macam tu. Kadang-kadang kita boleh jadi terhafal padahal kita tak pernah tengok pun teks Quran. Ada orang dia tak reti baca pun apa namanya Quran dengan tulisan Jawi, tulisan Arab tu, tapi dia boleh baca surah tu. Sebab apa? Dia dengar ulang, kemudian dia pun semayang sendiri, dia baca pula, kan begitu, ya. Jadi samalah ibadah-ibadah ni pun, bila kita ulang, nak ikhlas, nak buat ke tak nak buat ke, maknanya bila kita buat sampai pada satu masa dia sebati, ya, sampai pada satu masa dia sebati. Dan bila sebati tu, itulah kita jadi payah nak tinggalkan. Sama je benda baik ke benda jahat ke, dua-dua sama, ya. Kalau maki orang yang kita buat hari-hari, benda tu sebati, tak maki orang tak boleh lah, dia rasa susah nak lepaskan, ya, sebab benda. Sebab tu namanya wirid, sebab tu namanya zikir, sebab dia diulang-ulang, diulang-ulang. Warada ni berulang, kita ulang hari-hari. Jadi kena sabar, mujahadah mesti kena sabar. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu, walaupun kau terpaksa hidup dalam keadaan susah selama 100 tahun. Jadi 100 tahun ni kalau nak compare dengan hidup selama-lamanya di syurga, 100 tahun tu sikit, ya. 100 compare tu eternity, memang sikit sangat lah, macam sehari je, ya, macam sehari. Maka itu adalah masa yang singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Dan kau fikirkan, kita ada akidah kan, akhirat nanti yang kekal abadi, di sini tempat sementara. Kehidupan totally berbeza, kita tak boleh samakan. Kat sini kita rasa susah, sana tak ada susah. Kat sini kita sakit perut, ya. Imam nak naik jadi imam pun elok-elok sebelum naik sakit perut, ya. Ceramah pun duduk-duduk je sakit perut ada sakit, ya. Kita pun dengar kuliah, dengar 2-3 patah ustaz cakap, dah mata kuyung, ngantuk dah, ngantuk tidur, lelap kita. Akhirat tak ada. Tak ada letih, tak ada lemah, tak ada sedih, tak ada sakit, semua tak ada.
Tengok tempat lah. Kalau tempatnya di dalam syurga. Tapi kalau tempatnya wal-iazubillah dalam neraka, ya, sebaliknya, di situlah tempat sedih, di situlah tempat sakit, di situlah tempat azab, ya. Terbalik. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam rahmat Allah sehingga kita dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Situ yang kekal tu. Jadi kalau yang kat tempat sementara ni, sabar sekejap lah, semayang, jaga 5 waktu, penat lah sikit. Baru lepas habis semayang, baru nak buat kerja, azan dah, asar. Zuhur dengan asar kejap ya. Baru lepas habis semayang dah, asar pula dah. Asar pun lepas asar buat kerja sikit, balik kerja, ya. Tengah dalam kereta azan maghrib dah. Sekejap je, time tu sekejap antara tu. Kena sabar lah. Ya, kena sabar. Tak ada nak buat apa-apa ni. Semayang banyak ni. Tu sebahagian orang dulu, dulu-dululah ada sebahagian kerja. Saya ingat sekarang orang dah terbuka, dah tak ada kot. Ya, tambah kalau orang-orang yang bukan Islam jadi majikan, ya, ada sebahagian tu dia tak bagi dia punya staff dia semayang. Dia kata mengurangkan productivity company. Berapa minit kau pergi semayang? 10 minit, 15 minit. 15 minit ni kalau kau duduk siapkan fail ni, banyak dah fail siap. Jadi dia tak bagi staff pergi semayang. Ini saya ingat sekarang banyak tak berlaku. Mungkin masih ada lah, tapi tak banyak dah lah berlaku. Banyak daripada syarikat-syarikat juga, kalau syarikat Islam lagi lah, di provide pula ada surau dan sebagainya, kemudahan yang mudah untuk kita mengerjakan solat. Ya. Jadi katanya produktiviti berkurang, ya. Padahal kalau orang sakit perut berak lebih daripada setengah jam kadang-kadang, kan? Sakit perut masuk dalam tandas, nak buka baju, pakai baju balik tu aja 5 minit dah. Yang kalau semayang saya rasa tak ambil sepanjang masa kita buang air. Buang air lebih panjang ni. Memang orang perempuan, ya? Dia make up pula lagi, itulah lagi, inilah lagi, ya, macam-macam. Kita tak apalah, 2 lapis, ya. Orang perempuan banyak lapis. Jadi banyak masa yang terbuang katanya, tapi di situlah sebenarnya, ya, asbab rezeki Allah SWT kurniakan. Orang yang rezeki berkat adalah orang yang jaga solat dia. Jadi kalau dapat kerja macam tu, macam mana? Bos tak bagi semayang, carilah ruang-ruang untuk boleh juga. Kata nak pergi tandas, dah pergi solat, boleh, tak ada masalah, ya. Kalau pergi tandas dia bagi pula, kan? Jadi kita kabarlah pergi tandas, padahal kita pergi semayang, tak ada masalah. Kalau tak bagi juga, kata tak boleh, kata memang tak boleh langsung solat. Kalau boleh carilah kerja lain, ya. Banyak lagi rezeki Allah yang boleh Allah kurniakan, yang mungkin lebih baik kita usahalah dulu untuk cari tempat lain. Dalam masa yang sama kita cubalah untuk kekalkan. Ini mujahadah juga tu. Payah kan? Payah. Siapa tak kata payah? Dan kau fikirkan betapa engkau boleh sabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kerana hanya menghendaki kerehatan 20 tahun misalnya. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi. Apa maksud Imam Ghazali ni? Kau boleh sabar dekat dunia ni menahan derita, kesusahan, kehinaan bertahun-tahun kerana hanya nakkan rehat 20 tahun misalannya. 20 tahun misalannya ni macam ni lah. Kita daripada kita habis sekolah, kita masuk universiti je dah pening dah, nak menghabiskan, nak dapat degree. Ada orang tak masuk universiti pun dia terus kerja, ya. Keputusan sekolah tak apa elok, dia terus kerja. Yang kerja tu je dah betapa susah payah dah, daripada zero, daripada bawah, ya, gaji 100, gaji 200. Ayah saya selalu sebut, dia kata pertama kali ayah saya masuk kerja, ya, gaji dia RM92. RM92. Dia selalu sebut RM92. Saya boleh bayang RM92 sekarang ni isi minyak 1 tank tak cukup, ya, habis macam tu je, ya. Sekarang lah RM92. Dulu mungkinlah agak nilai besar, 1 sen jalan, 5 sen jalan lagi masa tu, ya. Tapi besar tak besar jugalah pergi kerja jalan kaki apa semua. Kepayahan-kepayahan orang dulu semua orang lalu, ya. Cuma orang sekarang mungkin berbeza sikit lah, ya. Beza sikit lah. Tapi setiap orang pasti ada kepayahan dia lalu,
Daripada kerja mula-mula macam mana nak naik pangkat, company tutup pula, tukar kerja lain pula, kena pecat pula, tukar kerja lain, cari lagi rezeki kot sana kot sini, hijrah daripada negeri ni tukar negeri lain. Kepayahan pasti ada. Kahwin pula, lepas kahwin pula nak tanggung isteri lagi, beranak pula lagi, kesusahan lain pula, anak pula. Kehidupan dia akan ada benda tu. Kan orang tanggung bertahun-tahun tu. Dia pula dah lepas dapat stabil dalam career, stabil dalam syarikat, proses kumpul duit pula, beli rumah untuk keselesaan. Beli rumah pula orang fikir sama ada nak beli untuk aset ataupun nak beli untuk dia duduk hak pencen. Hak nak beli dia duduk untuk pencen tu pasti dia buat dengan plan yang betul. Beli tanah siap, ni rumah ni kita buat selesa sikit lah. Yang kita menyewa sekarang ni tak buat beria dia kabinet, dia tak buat kabinet sangat, dia tak buat ni sangat, sekadar boleh hidup biasa-biasa lah. Tapi rumah yang dia fikir dia nak duduk lepas dia pencen nanti tu, mesti dalam pemikiran yang itu perfect. Sebab dia nak kerehatan tadi lah. Aku dah penat dah sewa rumah macam ni, duduk apartment 18 tingkat, naik turun lift macam ni, tak nak dah. Dia tak ada parking kereta pun, tak ada garaj. Dia dah melalui kepayahan itu, dan dia target cita-cita dia, okey, dalam tempoh 40 tahun ni, umur aku 50 contohnya, dah ada aku buat atas tanah lot ni rumah banglo sendiri. Kan itu kerehatan dia. Yang 40 tahun dia berusaha untuk dapatkan, dia duduk dekat banglo rumah dia sendiri lepas pencen tu, berapa lama paling lama? Kalau dia pencen awal umur 45, umur 50, meninggal umur 70, kan 20 tahun je dapat kerehatan tu. Yang dia dapat menikmati apa yang dia cuba untuk kekalkan tu, kan tempohnya itu je. Jadi bila fikir-fikir balik, tambah lagi kalau orang yang memang saya banyak kali sebut, dia buat rumah, siap aja rumah tu meninggal. Sempatlah duduk rasmi je, gunting reben, buat majlis housewarming, panggil orang, lepas tu meninggal. Berapa lama dia dapat duduk? Sehari. Kerehatan dia tu kan sehari je. Ini Imam Ghazali bagi contoh 20 tahun. 20 tahun tu lama jugalah, Yang 50 tahun dia berusaha susah payah, dapat rehat 20 tahun, umur 70 tahun meninggal. Kan sementara je tu. Jadi yang 50 banding dengan 20 rehat, itu pun 50 tu panjang. Apatah lagi kita umur seumur hidup 70 tahun ni nak banding dengan yang kerehatan kekal abadi di akhirat nanti. Jadi itulah, kena compare macam tu, baru kita akan ingat. Maknanya untuk agama ni kita akan tak ada nak KIV untuk kita bersusah payah lah dalam urusan kita nak buat ibadah. Nak dapat sabar tu susah. Kena dipesan pada diri sendiri kan. Fikirkan benda-benda yang seperti ini. Inilah tarbiyah daripada Al-Imam Al-Ghazali dalam tasawuf, mengingatkan kita, membersihkan hati kita, menyucikan hati kita, nak bagi kita ni ingat mati, yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi, yang tiada ada kesudahannya itu. Jadi jangan jadi orang yang tidak sabar. Kemudian berkata Al-Imam Al-Ghazali, dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Macam tadilah. Kalau dia fikir umur dia 100, tak apalah, nanti 89 bolehlah taubat. Umur 89 baru nak taubat, nak pergi semayang pun dah tak larat. Jadi daripada sekarang jangan panjangkan angan-angan, pendekkan. Kalau besok mati macam mana, itu fikir dulu. Tak apa, berusaha, jangan putus asa disebabkan benda tu. Kata hukama apa, ibadahlah kamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan carilah rezeki, usaha untuk urusan dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Terbalik. Ibadahlah kamu seolah-olah kamu mati besok, dan berusahalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Ini kata hukama yang baguslah. Dia punya isi kandungan dia. Sebab kalau kita buat terbalik kan, beribadahlah kamu seolah-olah kamu hidup di dunia ni selama-lamanya. Tuan-tuan ingat rajin ke orang nak pergi semayang? Lama lagi. Dia fikir hidup panjang lagi. Bila hidup panjang lagi, yang penting kan pengakhirannya tu, pengakhiran husnul khatimah tu.
Relax dululah, tak payah semayang dulu, enjoy masa muda dulu. Nanti nak dekat-dekat ujung yang panjang tu, dekat-dekat ujung tu kita patah balik lah. Tapi kalau beribadah, itu kalau beribadah seolah-olah hidup selama-lamanya. Tapi kalau berusaha untuk dunia seolah-olah besok engkau mati, itu akan menimbulkan putus asa pula. Tengok orang-orang di hospital, orang-orang yang doktor ada maklumkan pada dia, cik saya minta maaf cik, berdasarkan pemeriksaan kami cik menghidap penyakit sekian-sekian, berada di stage yang keempat. Menurut pada perkiraan saya, daripada ilmu yang saya ada, tuan ini jangka hayat adalah 2 minggu saja lagi. Ni diberitahu pada dia 2 minggu saja lagi. Macam mana keadaan orang ni? Dia pergi tengok cek saham dia lagi tak? Dia sibuk tak cari rumah mana pelaburan okey nak beli ni. Tak ada dah. Dia duk sibuk fikir tulis wasiat dia. Harta sedia ada, macam mana dia nak manage, apa dia nak pakai untuk ni. Semayang dia, taubatnya, time tu lah. Untuk dunia tak pandang dah tu, tak pandang dah. Tapi kalau kita buat kerja dunia dalam keadaan kita ingat macam itu, putus asa. Tak payahlah, buat apa cari rezeki, duduk je lah sini, besok aku nak mati dah, zikir je lah. Tak, bukan macam tu. Sebab apa? Nabi SAW bagi panduan pada kita, hatta hari dah kiamat, kamu berada di suasana dahsyatnya kiamat, dan di tanganmu ada satu benih pokok, maka Nabi kata tanam juga. Mana tanam pokok, mana ada orang mengharapkan tanam pokok terus tumbuh kan? Mesti dia ada tunggu satu time. Dah kalau tengah kiamat maknanya bila-bila masa dunia akan hancur, buat apa lagi berusaha dunia tu? Tak, Nabi kata kalau ada satu benih di tangan kamu, tanam. Walaupun masa tu kamu tengah menghadapi dengan kiamat. Maknanya Nabi bagi panduan pada kita, dalam urusan dunia teruskan, dapatkan apa sampai dah. Tidak, kita tak boleh putus asa. Tapi dalam bab akhirat jangan dipanjangkan. Dalam bab dunia jangan terlalu dipanjangkan angan-angan, tapi kena teruskan usaha. Itu maksud dia. Panjang angan-angan ni dalam bab ibadah jadi begitulah, dia akan jadi malas. Bahkan hendaklah engkau fikirkan bahawa kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu, dan katakan di dalam hatimu, bersabarlah engkau hari ini, mungkin kau akan mati pada malam nanti, dan bersabarlah malam ni, mungkin kau akan mati pada besok pagi. Kerana mati tak datang pada masa yang tertentu dan dalam keadaan yang tertentu, ataupun pada umur yang tertentu. Kalau dia dah ada limit ataupun dah ditentukan, kita tahu tak apa, orang ni mati muda. Maknanya kalaulah Allah letakkan tidak ada yang akan mati melainkan setelah pencen, maka tak adalah. Semua orang dia tahu dah 60 tahun umur dia. Kalaulah ada undang-undang macam tu, orang takkan mati sehinggalah setelah dia pencen, maka orang akan mendesak kerajaan supaya pencen dibuat ketika umur 300 tahun. Maknanya kalau ada undang-undang tu lah, bila dah sampai ada yang umur 300, dia akan desak lagi, extend lagi, pencen kita buat lagi 600 tahun pula. Manusia memang takkan pernah puas dengan dunia. Jadi tak ada limit. Umur pencen tak ada limit. Mati bukan tunggu pencen. Yang muda-muda pun mati juga. Tak kira umur belah-belah, umur 10, baru lahir meninggal juga. Jadi tak ada limit pada umur tertentu. Kematian pasti akan datang. Lahir saja manusia, Allah dah tuliskan ajal bagi dia. Dah tulis dah. Bezanya kita tak tahu je. Hikmah kita tak tahu, supaya kita sentiasa bersedia. Sebab tahu adalah kerehatan. Tahu adalah kerehatan. Kenapa kita sibuk-sibuk buat amal ni? Kan ada hadis Nabi cakap ada orang yang sepanjang hidup dia buat maksiat, tapi sampai kepada akhir-akhir hayat sabaqal kitab, mendahului ketentuan Allah, dia buat satu amalan baik, masuk syurga dia. Tak buat amal langsung masuk syurga. Ada orang yang sepanjang hidup dia buat amal, sampai dekat ujung-ujung nyawa sabaqal kitab, dia buat satu dosa maksiat pada Allah Ta'ala, kemudian
Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ini sepanjang hidup buat amal ni. Jadi bila kita baca hadis tu, maknanya adalah orang yang buat amal, tak buat amal masuk syurga. Jadi macam mana kadang kita dengar kisah orang pelacur yang bagi minum dengan kasut dia, bagi minum pada anjing, syurga dia. Kita dengar macam mana ada orang yang kuat semayang, kuat amal ibadah, tapi kurung haiwan, seksa binatang, masuk neraka dia. Kan macam tak logik, orang semayang patut masuk syurga lah. Dan kita pun tengok, bila tengok macam tu, apa pandangan kita pada amal? Oh, maknanya adalah orang yang tak buat amal masuk syurga. Kita pun ikut, tak payah buat amal lah macam tu, nanti kita masuklah dalam tu. Kenapa kita tak buat macam tu? Kenapa kita beramal juga? Sebab, tadi je jawapan dia, sebab tak tahu. Tak tahu kan? Tahu tak kita boleh masuk dalam golongan orang tu yang tak ada amal, ujung-ujung buat pahala, masuk syurga? Kita tahu tak kita boleh masuk golongan tu? Mana tahu? Bila tak tahu, apa nak buat? Beramal lah. Sebab kita tak tahu. Tahu tu adalah kerehatan. Tahu adalah kerehatan. Rehat. Bila kita tahu, rehat. Tahu dah nak mati bila, rehat dulu. Memang dah dapat tahu dah. Sampai SMS SMS apa, kredit kan, kredit limit. Awak punya tarikh ni akan mati pada dia bagi tahu kan, rotek awak akan mati pada tarikh sekian-sekian, sila perbaharui. Tahu dah tarikh tu. Jadi boleh bersedia. Itu yang dah dibagi tahu tarikh pun kadang-kadang lupa kita. Tak renew kita. Sampai dah kena tahan dengan polis dengan JPJ, dia suluh-suluh rotek. Ini 4 bulan dah mati ni cik. Ya ke? Ya Allah, saya terlupa. Hari tu dapat dah mesej, tak ingat renew. Kan? Itu yang dah dibagi tarikh tu pun manusia tak ingat. Ini mati tak ada dia bagi, tak ada dia bagi tahu tarikh. Ya, supaya kita apa? Sentiasa bersedia. Oleh itu bersiap-siaplah untuk menghadapi, adalah satu kepastian pula, dan bersiap-siaplah untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Jadi kita kena ada bahagian, wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, dapatkan akhirat tapi jangan lupa bahagian dunia. Cuma dunia yang kita dapatkan pun tujuannya adalah untuk akhirat. Itu cara dia. Ada orang kata, berapa persen ustaz nak bahagi? 50-50 ke? 80-20 ke? Nak bahagi macam mana ni? Dunia dengan akhirat. Dia tak ada bahagi. Untuk urusan dunia, 100% kita buat untuk dunia. Maknanya usaha kita. Untuk akhirat juga 100% kita buat untuk akhirat. Bahkan yang untuk dunia kita niatkan untuk akhirat. Selesai. Dia bukan boleh split macam tu. Ya, 20% je lah saya buat untuk dunia, 80% saya buat untuk akhirat. Bukan. Ya, tapi kita bermuamalah dengan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu dalam dunia. Kita nak hidup selesa, kita nak hidup senang, kita nak tinggalkan harta pada keturunan kita. Kena usahalah. Begitu juga kita nak kekalkan kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kita usaha juga untuk akhirat. Bukankah kau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari, atau hanya sekali bernafas sahaja lagi. Tengok, makna dekat sangat kematian dengan kita. Mungkin sehari, mungkin nafas yang ditarik tak mampu untuk dihembuskan, ataupun nafas yang sudah dihembuskan tidak ada lagi nafas yang masuk untuk ditarik. Itu dekatnya kematian dengan diri kita. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu. Jadi dalam monolog kita kena dinasihati hati kita setiap hari. Kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti ia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Maka paksakanlah dirimu. Keyword dia, nak mulakan macam mana? Paksalah, tak ada jalan lain. Ya? Di sini tidak ada istilah hipokrit ataupun munafik. Saya memang diri saya tak nak semayang, saya jadi diri saya lah. Kata suruh kun anta kan. Be yourself. Saya diri saya beginilah. Saya memang malas semayang, nak buat macam mana? Tak.
paksakan dulu sebab tahu perkara tersebut. Paksakan dirimu untuk mengerjakan ketaatan. Untuk tujuan apa paksa tu? Paksa tu supaya dia jadi rutin, dan bila jadi rutin kita buat, dan lama-lama akan datang ikhlas insya-Allah. Benda yang mula dengan paksa, seperti mana kita tak ada duit, time dulu masa mula-mula kerja, kosong, tak ada duit, kita perlukan makan. Apa yang kita buat? Kita akan paksa diri untuk dapatkan juga apa yang kita nak dapatkan, makanan. Sama ada kita bekerja, meniaga, jual sesuatu, ataupun sekurang-kurang dah tak dapat apa, modal apa tak ada, kita paksa diri dengan muka tebal apa semua, minta pada orang, kan gitu. Orang yang tak ada apa-apa tapi dia perlu makan, apa dia buat? Dia memang akan paksa diri. Jadi dalam bab kita untuk memenuhi hajat dunia, kenapa kita boleh paksa diri, tapi memenuhi hajat akhirat kita tak pernah usaha untuk paksa. Kita kata tak apalah, aku biarlah macam ni, tak semayang. Dah kalau dalam bab lapar perut, tak apalah, biarlah, tak payah makan. Ada ke orang pernah sebut gitu? Tak ada. Paling kurang dia akan usaha untuk dia dapatkan juga, hatta meminta-minta. Kalau minta pun tak ada siapa nak minta. Itu yang berlaku orang korek sampah, makan bangkai, kan ada. Maknanya apa? Terpaksa dia buat juga dalam urusan hajat dunia. Tapi hajat akhirat maknanya lebih-lebih lagi untuk dilakukan sedemikian. Nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguh-nangguhkan ketaatan, nanti dulu. Nak buat baik ni, kata pesan guru-guru kami, waktu tengah hati kata jangan buat, waktu tu buat. Hati kata jangan buat, waktu tu buat. Rasa duit tak cukup ni, kawan kita ni susah ni, kita pun nak pakai duit juga. Dia mula datang macam-macam benda, sebenarnya tak ada sangat pun kita pakai, tapi dia datang macam-macam. Kau kan nak pakai benda ni, kau kan nak pakai benda ni. Jadi keperluan itu ini, kawan ni sampai tak makan dia. Maknanya dalam sudut iman kita, membantu kawan ni lebih baik daripada kita pentingkan diri sendiri. Iman yang kita ada, tapi syaitan duk cucuk, nafsu duduk kata halang, jangan. Waktu itu yang terasa tak nak bagi, waktu tu bagi. Tapi mujahadah lah, susah lah, bukan senang. Bukan senang. Nak percaya pada Allah SWT total tawakal, itu yang memang susah tu. Kadang-kadang tu memang keadaan macam tu kan, kita selalu terlepas benda-benda baik hanya disebabkan bisikan-bisikan yang ada dalam diri. Lalu tengok orang jalan kaki, kita naik motor, daripada jauh nampak dah, kawan ni jalan kaki ni, offer lah sekali, tumpangkan dia naik, tanya dia nak ke mana. Sampai nak dekat-dekat tu, tiba-tiba ada macam-macam dalam hati, nak kena beli barang cepat pula. Kalau tumpangkan ni, buatnya kawan ni dia nak pergi jauh, nak kena hantar dia pula, bini kat rumah bising pula ni, tunggu sayur dengan ikan ni, nak pulang kan. Terus tak apalah kot, ada lain kot, orang lain kat belakang nak tolong dia nanti. Elok-elok tadi niat nak berhenti tolong tu, sampai dekat kawan tu, dia lalu je, tak jadi kita. Bila dah sampai rumah, duk terfikir-fikir lagi, alamak, tadi nak tolong kenapa tak ditolong. Dia kan jadi begitu. Jadi bila nak buat kebaikan ni, jalan aja dulu, jangan kita tangguh-tangguhkan kebaikan. Dan tidak mengambil berat dalam masalah ini, jangan. Pasti akan kau menyesal kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Jadi untuk dapatkan kematian yang baik, kita duduk kekal berada dalam keadaan yang baik, insya-Allah kematian itu baik. Nak dapatkan mulut boleh mengucapkan kalimah tayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya sepanjang hidup pun kena rajin ucap kalimah itu, kan? Dia macam analogi dia, orang bawa lori sampah. Orang bawa lori sampah, kalau aksiden, yang berterabur sampah lah, sebab dalam tu dia bawa sampah. Kalau van security yang bawa duit tu, aksiden, yang bertabur adalah hak duit-duit yang ada dalam tu, duit-duit bank tu. Jadi manusia macam tu juga, bila mati nanti, yang akan bertabur keluar daripada mulut dia adalah apa yang dia suka sebutkan ketika mana di atas muka bumi.
Kalau orang jenis rajin maki orang, waktu dia sakit, nazak, dia akan masih kekal dengan makian dia. Cilaka, sakit, dia sakit, tak keluar Allah daripada mulut dia. Dia meracau, meratap. Sebab apa? Orang duduk tepi jenuh lah talqinkan dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak suruh mengucap sakit juga yang dia sebut. Memanglah tahu sakit. Kita pun sebut, tak mau keluar la ilaha. Sebab apa? Sepanjang hidup tak pernah sebut la ilaha illallah. Macam mana nak keluar? Macam mana van yang bawa duit boleh nak mengeluarkan sampah? Begitu juga lori sampah, macam mana nak keluarkan duit? Tak boleh. Sampah yang dia bawa, sampah lah yang keluar. Duit yang dia bawa, duit lah yang akan keluar. Jadi nak mengucap dengan baik, perbanyakkan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah mati kita atas kalimah tauhid, yang Nabi SAW sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatih dakhalal jannah. Barang siapa yang ucap kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia adalah akan masuk syurga. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, pernah satu ketika Nabi sebutkan hadis ni pada beliau, dan beliau tanya, biduni amal ya Rasulullah, tanpa amal. Kalau sekadar sebut la ilaha illallah tanpa amal, masuk syurga. Jadi pelik. Bila Nabi sebut na'am biduni amal, tanpa ada amal pun dia akan masuk syurga. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud cerita pada orang ramai. Bila cerita pada sebahagian sahabat, dengar waktu tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang dan tolak Ibnu Mas'ud. Tolak Ibnu Mas'ud ni orangnya kecil. Betihnya kecil, kaki kurus. Sahabat-sahabat pernah mengejek, mentertawakan betih Abdullah bin Mas'ud. Nabi marah sahabat-sahabat yang tertawakan tu. Nabi kata, betis yang kecil ni nilaian di sisi Allah lebih berat timbangan pahalanya daripada gunung Uhud. Nabi marah sahabat-sahabat yang mengejek-ngejek. Orangnya kecil. Jadi bila cerita macam tu, Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar pula kita tahu macam mana, tinggi 3 meter, tinggi tingkap pintu ni. Orang besar dengan kecil, tolak, jatuh. Kata Abdullah bin Mas'ud, kau menyakiti aku. Maka disebut oleh Sayyidina Umar, kau cakap apa ni? Agama bukan benda macam ni. Agama ni agama amal. Agama ni bukan agama cakap. Kalau kau sebut macam ni, sebarkan pada orang, orang akan beranggapan bahawa semudah menyebut la ilaha illallah, kemudian tak payah beramal, orang akan masuk syurga. Orang tak beramal. Agama ni bukan agama seperti itu. Umar marah. Tapi Abdullah bin Mas'ud, dia bawa bukti. Dia ada bawa selipar Nabi. Ni Nabi sendiri cakap dekat aku. Aku sampai dengan orang. Sayyidina Umar macam tak percaya. Akhirnya bawa jumpa Nabi. Sayyidina Umar jelaskan, ya Rasulullah, aku mendengar perkara-perkara ni, betul ke? Betul, Nabi kata. Tapi pada pandangan aku, bahawa perkara ini kalau disebarkan pada orang, orang akan anggap bahawa agama ini adalah bukan agama amal, dia agama kata-kata. Jadi Nabi terdiam sekejap. Kemudian Nabi pesan pada Abdullah bin Mas'ud, tak payahlah, tak payah sebarkanlah, tak payah sebarkan. Takut salah faham, fitnah pada orang awam yang tidak memahami. Jadi dikhabarkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu kematian tu hampir kepada kewafatannya tu susah nak meninggal. Jadi akhirnya dia panggil kepada sahabat-sahabat dan dia bagi tahu, aku ada satu benda yang aku nak bagi tahu, benda yang aku dah simpan lama, satu hadis Nabi yang aku dah simpan lama, yang aku rasa ini sahaja masanya untuk aku sebarkan. Apa dia? Hadis tadilah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah biduni amal, na'am biduni amal, tanpa amal masuk syurga. Aku simpan hadis ni sebegitu lama kerana takut akan ancaman Nabi SAW. Sebab Nabi kata dah lepas tu, jangan sebarkan, jangan. Tapi sebabkan adanya ancaman menyembunyikan ilmu pula, masih ada berbaki pada aku satu hadis yang belum aku sampaikan pada orang. Jadi sebelum dia nak mati, dia bagi tahu tentang hadis itu. Selepas daripada itu mudah kewafatan dia. Kita yang dengar hadis ni, macam mana kita beranggapan bila dengar? Oi, sedap kan? Tak payah amal kan? La ilaha illallah masuk syurga. Kalau orang yang mengambil kepada fahaman bahawa sekadar mengucapkan itu masuk syurga, sebenarnya
Dia nampak kehidupan ini bukan kehidupan yang beragama sebenarnya. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, kalau akidah kita, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang membuat dosa, dosa kecil ataupun dosa besar, dosa kecil mungkin boleh terampun dengan kebaikan. Kita ambil wuduk, gugur dosa kecil sekali dengan wuduk. Kita buat al-hasanah, apa namanya, kebaikan-kebaikan, innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan memadamkan keburukan-keburukan yang kita buat. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Kita buat jahat, lepas tu terus ikuti dia dengan kebaikan. Supaya apa? Tamhuha, kejahatan tadi, kebaikan tadi akan padamkan yang jahat. Itu dosa-dosa kecil lah. Tapi dosa kecil pun kita buat secara istiqamah. Kalau dosa kecil yang dia buat istiqamah, dia jadi dosa besar. Dan orang yang ada dosa besar selain daripada syirik kepada Allah Ta'ala, kalau tak bertaubat akan dihukum. Jadi kalau pun tak buat amal, maksudnya amal baik, dia ada dosa, akan masuk ke dalam neraka dan dibakar dosa-dosanya terlebih dahulu, sehinggalah habis dosa-dosanya akan masuk ke dalam syurga. Itu dia sebut tu. Hadis itu tujuannya, maksud masuk syurga biduni amal adalah walaupun tak pernah beramal semua hidup, tapi tauhid dia, menyembah Allah, akan masuk syurga juga. Tapi setelah dibakarlah dosa-dosanya, setelah dibakar dosanya dalam neraka. Jadi boleh rujuk dalam hadis matan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hadis yang terakhir ada disebut tentang orang terakhir yang keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga. Kerana orang ini yang mengucap kalimah la ilaha illallah, habis dia yang terakhir. Mana orang lain dah bakar dosa masuk syurga, orang ni orang terakhir yang masuk dalam syurga. Itu ada keadaan dia. Jadi kena beramal lah, kena beramal, sebab kita tak tahu ceritanya tu. Satu perenggan habiskan kita baca seminit. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Kalau tak mengandaikan mati itu dekat, bahkan engkau mentakdirkan engkau hidup lebih 50 tahun lagi, kemudian lalu engkau nak suruh dirimu buat taat, sudah pasti dirimu tak akan patuh, dan pasti akan dia tolak nasihat dan merasa berat untuk mengerjakan taat. Maka paksakanlah dirimu untuk kerjakan taat. Nescaya engkau akan bergembira ketika kau mati, dan dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahan. Tetapi kalau engkau suka tangguh-tangguh taat dan tak mengambil berat dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal, kerana kematian yang datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Maka pada ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tiada kesudahan. Dan hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab, wa indas sabahi yahmadul qaumu surah, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Ini maksud dia apa? Di bawah tu ada nota kaki. Maksud pepatah ini adalah kumpulan yang berjaya berjalan di waktu malam, mereka akan sampai ke tujuan di awal pagi. Lain halnya dengan kumpulan yang tidur saja pada waktu malam, mereka masih jauh ketinggalan di belakang. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang berjaya, yang telah menggunakan masa mereka dengan bijak. Manakala kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang akan mengalami kerugian dan penyesalan. Jadi malam memang letih, payah dia musafir apa semua, tapi bila pagi-pagi dia dipuji-puji, oh alhamdulillah dah sampai korang. Ya, grup yang dia buat keputusan untuk dia tidur, orang lain buat perjalanan malam, dia buat keputusan tidur, rehatlah kan, rehat. Tapi paginya orang lain dah sampai, dia baru nak terhegeh-hegeh, orang tu dah sampai lah, menyesal kita tak gerak malam tadi. Itu maksud dia, maksud pepatah Arab. Sama juga dengan dunia. Dunia ni kalau kita tak buat taat, kita rehat aja daripada dunia, nanti sampai ke akhirat menyesal dia, kenapa kita tak gerak waktu kita kat dunia dulu buat amal. Tapi orang yang dah sampai ke sana dengan amal-amal, dengan redha Allah, maka selesai benda tu. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi suatu kenyataan. Jadi kita ni bincang sebab kita hidup lagi. Imam Ghazali tutupkan bab ini dengan macam inilah cerita. Hak cerita panjang-panjang ni aku cerita pasal mati, cerita pasal rugi, pasal menyesal, pasal penat dunia, pasal macam-macam benda aku cerita ni macam inilah. Nanti engkau mati, engkau tahulah. Engkau mati ni kau tahulah sendiri.
Itu senang cerita. Kalau nak cerita panjang-panjang pun tak guna. Ya, engkau mati nanti engkau tahulah apa benda aku cakap ni, engkau rasalah sendiri. Ya. Akan menjadi suatu kenyataan seperti mana firman Allah Taala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Surah Sad. Dan selagi akan kamu ketahui kebenaran yang dikhabarkan kepadamu. Sekarang ni kematian ni hanya perkhabaran je. Kita pun tak tahu macam mana rasa dia, kita tak tahu orang yang dah mati macam mana. Ya, bukan boleh SMS, WhatsApp, boleh tengok Facebook wall dia apa dia kata dalam kubur sempit lah. Ada orang boleh sampaikan pada kita, tak ada. Tapi khabaran perkara gaib daripada Nabi itu je lah yang sampai. Jadi nanti sendiri rasa, baru sendiri tahu. Ya. Pada suatu masa kelak, ya, satu masalah yang kita tak tahu. Setelah kami selesai menyebutkan susunan wirid ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiah untuk engkau semayang, kau puasa, serta adab-adab keduanya. Kemudian adab-adab semayang berjamaah dan adab-adab semayang Jumaat. Ini bab-bab berikutnya lah. Ya, bab yang berikutnya. Habis, selesai ya, tentang, sebab sebelum ini kita ada langkau kan. Bukan langkau, Imam Ghazali letakkan di belakang ini apa namanya, bab tentang solat, ya, difokuskan kepada satu perkara, solat Jumaat, solat jemaah, ya, dan juga persiapan-persiapan untuk mengerjakan solat. Jadi kita dah tengok sebelum ini daripada celik mata sampai pejam mata, tinggal nak amal saja lagi. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dapatkanlah, maknanya kita mohon, sentiasa mohon taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita orang-orang yang sentiasa nak beramal, dan setiap amal yang kita buat juga kita minta agar Allah terima. Itu je lah. Kita buat amal, Allah tak terima, tak guna juga. Jadi minta jadi orang yang diberi taufik, anggota kita boleh gerak buat amal, dan setelah buat amal kita minta supaya amal kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi darikal firdaus ya rabbana ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.